أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan buku kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-9 ke-8. Daripada bulan Jamadil awal 1434 Hijrah. Allah masih lagi menyiapkan usia agar kita ke lapangan kesihatan, sama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza arada Allah bihi khairan." Apabila Allah nak dengan orang itu kebaikan. Ataupun kita terjemah bahasa mudah dia Ustaz, kalau Allah nak orang itu jadi elok, jadi baik. Arrafaha khairan, Allah akan bagi dia tahu hak baik. Sama ada dengan cara dia mengaji, dengan cara dia menuntut ilmu, dengan cara dia bersembang, dia dengar, dia tengok, semua hak baik je yang dia tahu. Fa'amila biha, dan Allah bagi dia boleh buat benda baik tersebut. Boleh faham tak? Kalau Allah nak orang tu jadi baik Ustaz, Allah bagi dia reti benda baik dan dia boleh buat benda baik tersebut. Wa idza arada Allah bihi syarran, tapi kalau Allah nak orang tu jadi jahat, arrafaha syarran, Allah akan bagi dia tahu hak jahat. Ni sama ada cara dia tengok ke Ustaz, dengar ke percaya, tapi hak jahat-jahat dia tahu. Fa'amila biha, dia boleh buat hak jahat. Jadi tanda Allah nak jadikan orang itu orang jahat. Jadi muslimin muslimat ibu ya sekalian, bila kita duduk dalam majlis ilmu, majlis ni majlis yang baik. Mudah-mudahan bila kita duduk, kita mengaji, kita bermuzakarah dan sebagainya, mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang baik-baik insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebab tu bila duduk majlis ilmu kena ucap alhamdulillah. Walaupun ustaz tu habis 9:30. Kena ucap alhamdulillah juga. Baik. Malam ni ayat ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita akan sambung balik pengajian kitab kita nak tengok tentang kitab peringatan di akhir zaman. Malam ni kuliah kita hari awal tak apa-apa tu. Saya rasa banyak yang malam ni duduk sila dalam masjid ni, tapi hati duduk dekat dekat sana. Ya, hati bergaduh sana kata tak. Jadi kalau tak apalah, kalau itu malam ni kuliah kita mesti awal insya-Allah. Boleh kan? Habis maya insya-Allah kita boleh pergi ramai-ramai. Kalau ada rezeki boleh tengok lagi. Tak ada rezeki balik singgah kedai tom yam je. Boleh insya-Allah. Malam ni kita nak tengok sambungan pada buku surat yang ke 60. Buku surat yang ke 60. Hadis pemimpin yang meletakkan waktu sembahyang tu. Baik. Malam ni kita masih lagi bicara berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita tengok tanda kiamat ini, sama-sama kita ambil pengajaran. Antara tanda dia Ustaz, akan ada pemimpin yang melambatkan waktu sembahyang. Jadi kata kamu nak tengok tanda kiamat, kamu boleh tengok, kamu akan nampak orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada jawatan, dia tu menyebabkan orang yang lewat sembahyang. Dia tu ada power, dia ada kuasa, dia orang atas kata. Dia tu menyebabkan orang yang lewat sembahyang. Ada tak ada? Cuba kita tengok sama-sama. Daripada sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu umara'u tushghiluhum asya'a yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha faj'alu salatakum ma'ahum tatawwu'an." Atau kama qala, hadis rawahu Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, nanti akan terjadi para pemimpin disibukkan oleh berbagai urusan, sehingga mereka mengakhirkan sembahyang daripada waktunya. Kalau peristiwa ini sudah terjadi, maka hendaklah sembahyangmu bersama dengan mereka kamu janjikan ataupun kamu kerjakan sembahyang sunat.
Nabi SAW nak sebut satu gambaran kepada kita yang muslimin. Kamu nak tengok di antara tanda-tanda akhir zaman, kamu akan jumpa pemimpin hak mana depa ni menyebabkan depa semayang lambat, orang lain pun semayang lambat. Kalau kata payah orang bilang, kita tak cara tempat pemimpin besar-besar lah. Payah orang bilang, kita lihat sikit-sikit sudah. Bos. Siapa yang kerja, dia ada bos sudah. Siapa ada kerja, dia ada majikan sudah. Bukan kadang-kadang mesyuarat sampai langgar pukul 3.30 lah. Tak ada. Mesyuarat start pukul 2 Ustaz. Pukul 2. Habis pukul terangkat 6.30. Bukan kata dia tu lewat semayang. Hak tu mesyuarat sekali pun lewat semayang habis lepas. Tak ada kan? Pasal-pasal ada tak lah. Awak ada buat cerita ceria ada mana? Lahat dah tu lah. Ceria lah. Ada tak ada Ustaz? Ada clear lah. Tak kira bila di mana tempat sekali pun. Hari ni kita tengok Ustaz, ada manusia sanggup mendahulukan, mengutamakan hal-hal dunia. Hak semayang Ustaz, tak apa, semayang panjang. Waktu semayang tak apa, waktu semayang asal habis pukul 5, pukul 4.30. Jadi dah lagi habis 3.30 tu dah lagi semayang. Akan ada manusia dalam akhir zaman, Nabi kata jadi sampai tahap macam tu. Sedangkan ulama kita dulu, salafun salih kita dulu pada ashabar Rasul SAW dulu sekalian, mereka tidak sama sekali membiarkan semayang ni dibuat di belakang waktu. Nabi SAW juga pernah bersabda, antara amalan yang paling afdal as-salatu ala waqtiha, semayang awal waktu. Para sahabat tu bila sampai waktu semayang, ada diriwayatkan seorang sahabat dia nak letak batar tu atas rumah. Sebiji dia. Kalau dia letak batar tersebut, dia letak kan di posimen sikit, dia letak siap rumah tersebut. Tapi oleh kerana azan bunyi di masjid sekalian, dia biar batar sikit, letak di bawah. Dia semayang. Habis semayang dah, ambil balik batar tu, kubur. Siap rumah tersebut. Kita dia, tak boleh biar. Tak boleh. Malam ni ada dum Ustaz, dum. Dia dah dum kat malam ni. Tak tahu dia apa dulu. Hindustan. Tak ada kan? Umar Abdul Aziz pernah mengungkapkan satu kata-kata yang unik. Apabila kamu menemui orang yang melewatkan waktu semayang, kamu nampak dia semayang balik, dia semayang lambat, dia semayang Ustaz, tak. Orang kita tahu tak tetap, tak awal pada waktu dia. Umar Abdul Aziz mengatakan, jangan kamu beri amanah kepada dia. Umar Abdul Aziz kan, orang yang lewat semayang, balik semayang Ustaz, jangan bagi amanah kepada dia. Kalau bagi amanah tu dia tak lewat. Bahawa lah nak ukur orang tu boleh bagi amanah, tak boleh bagi amanah, tengok semayang dia ada. Betul ayah nak cari menentu, tengok hak semayang, ajak semayang tu tak boleh. Kalau kata dia tak semayang Ustaz, macam mana dia nak bela anak kita ni? Tak ada. Dia tak faham. Boleh faham ke lah? Sebab tu tolong jaga benda macam ni. Habis tu Ustaz, Nabi pesan apa? Ni payah sikit nak buat sekarang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau peristiwa seumpama ini terjadi, hendaklah kamu jadikan semayang kamu bersama dengan mereka, kamu jadikan semayang itu semayang sunat. Maksudnya di sini bersilat, kalau bolehlah, tapi jangan benar ni payah nak buat. Baginda SAW berpesan, kalau kamu jumpa jadi pemimpin macam ni, majikan macam ni, bos macam ni, bila masuk waktu semayang, pergi semayang. Dan bila habis mereka mesyuarat, habis mereka buat urusan, mereka pula semayang secara beramai-ramai, kamu jadikan semayang kamu yang kedua tu bersama dengan mereka. Semayang yang kedua tu, hukumnya sunat. Boleh faham tak? Contoh macam ni. Kita mesyuarat, memang pukul 1.30, kita kata, mesyuarat kita pukul 8.30, sampai 1.30, tak mau kiri. Baru setengah isi kandungan surat. Yang keluar semayang. Okey. Sekali dia faham mesyuarat Ustaz, pukul 4 dah. Mereka sama-sama Ustaz, pakat meriuh pergi surau ramai-ramai. Semayang 3-4 orang. Ayah ikut sekali pergi semayang. Semayang kita Ustaz waktu tu, ikut sekali dengan tu imam. Semayang kita yang kedua itu, digelar semayang sunat. Semayang fardu, tapi kita akan dapat pahala sunat. Yang ni banyak ikut oleh para ulama dulu kan. Santai dalam kitab mereka pun sebut lagi kan. Ayah kalau semayang seorang. Habis semayang seorang, tengok-tengok ada jemaah belah sini. Sunat ulang semula semayang tersebut. Bukan wajib kan? Sunat. Pasal apa? Pasal ada jemaah. Sebab tu kalau boleh sekalian benda-benda macam ni tu saya kata nak cakap senang, nak buat susah. Yang banyaknya Ustaz, sekali dengan kita semayang seorang empat. Itu sedahan. Tak cakap lah. Rompak. Dia pukul 4 lah.
Lepas tu kalau boleh Ustaz ambil pengajaran, siapa yang menjadi ketua, siapa jadi bos, bila masuk waktu semayang, cuba try sama-sama. Kita utamakan waktu semayang. Lepas tu saya berkenan dengan cara Syekh Nuruddin tu kan. Ada satu benda saya berkenan dengan dia bila dia mengajar kuliah. Bila main waktu azan, dia akan berhenti kuliah, dia suruh orang azan. Yang ni dia tak boleh buat. Bila kita tanya kepada beliau, apa tujuan Syekh nak azan? Kuliah tengah ada, habislah kuliah. Dia jawab satu benda simple. Dia kata kuliah untuk orang yang berada dalam masjid. Azan untuk orang yang berada di luar masjid. Maknanya bila berhenti azan, mana peringat orang masuk luar masjid tu. Lah ni waktu Aisyah. Lah ni waktu azan. Lah ni waktu Zuhur. Saya sampai tak terlibat. Tapi kalau yang nak try, boleh. Tapi kena tengok ustaz tu jugalah. Main ustaz tu, main majlis Aisyah tu, dia belasah, kita bangun biar aja, dia marah. Lepas tu saya berkenal dengan cara Syekh Nuruddin yang dia jawab macam tu, saya sedih. Lepas tu sama-sama ambil pengajaran insyaAllah. Tak apalah. Cuma kita nak sebut, itu tanda yang pertama. Pemimpin yang melambatkan waktu semayang. Satu. Tanda yang kedua. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayali umurakum min ba'di rijalun ya'rifunakum ma tunkirun wa yunkiruna 'alaykum ma ta'rifun. Faman adraka dzalika minkum fala ta'ata liman 'asa Allah 'azza wa jalla." Kama qala hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini boleh tengok pemimpin negara. Sesudah pun nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, akan ada pemimpin-pemimpin yang menguasai urusanmu. Maksud dia apa? Dia perintah kamu. Kamu jadi rakyat, dia jadi pemimpin. Nabi kata akan ada pemimpin macam tu. Mereka mengetahui urusanmu. Maksudnya apa Ustaz? Mereka atur segala kehidupan kamu, buat undang-undang untuk kamu. Sedang kamu sendiri tidak mengetahuinya. Mereka menyembunyikan atas kamu sesuatu yang menjadi hakmu, sedang kamu mengetahuinya. Nabi kata akan ada pemimpin yang mana dia pimpin kamu, dia akan buat peraturan yang kamu sendiri tak tahu. Tengok-tengok, dia buat. Dan hak kamu, ada setengah hak kamu tu dia ambil. Kamu sendiri tak tahu. Ada setengah, kamu tahu. Tak ada lah. Dia buat undang-undang yang kita sendiri tak kenal. Tak mengetahui itu maksud dia tak kenal. Dia buat peraturan yang kita tak kenal. Tak boleh. Dia buat AES. Lepas lah dia tak kenal. Tapi dia buat agak ulas. Dia buat agak. Dia cakap kena bayar sama. Walaupun kata proses dia tangguh dan sebagainya. Kena kan. Kena bayar. Cuma sahabat kita minta jangan bayar lah. Tapi kena. Dia buat peraturan. Kena. Ni lepas ni dia nak buat peraturan. Nak jalan balik sial. Kalau mereka menang 600 syarikat telekomunikasi. Maknanya lepas ni kalau topak Ustaz, kita topak RM10, kredit masuk RM9, 4 kupang. 6 kupang kerajaan ambil. GST mereka akan buat tu lah. Tak lah. Rakyat kenal tak? Rakyat tak kenal. Tapi Nabi kata akan ada pemimpin yang buat juga walaupun rakyat tak kenal. Dan apa yang menjadi hak rakyat tu Ustaz, dia tak bagi. Tak boleh. Rakyat tak boleh. Tak boleh lah. Dia tak bagi. Patutnya kamu kutip cukai daripada rakyat, kamu bagi balik pada rakyat. Tapi apa jadi Ustaz? Kat rakyat sampai sikit ya, sampai 500 ya. Tapi hak lain Ustaz, lebih daripada 500 tu, semua dia pasal buka kroni lah. Nabi kata akan ada pemimpin macam ni yang kita main. Tak ada kan? Ni main lah. Alhamdulillah tu kita hikmah lagi lah. Peristiwa Lahad tu. Baru orang semua pakat buka mata, tengok tentang kemampuan ketenteraan negara Malaysia. Saya sembang dengan bekas tentera baru ni seorang. Dia kata Ustaz, peristiwa Lahad tu ni sebenarnya bagi rahmat kepada anggota tentera Ustaz. Sebelum ni siapa tak pandang Ustaz. Anggota tentera sebelum ini cuba Ustaz tengok pakat dia Allah pada polis. Bila jadi macam ni, naik. Anggota tentera sebelum ni Ustaz boleh tengok sendiri. Dia kata dalam bajet negara Ustaz, dia tak tahu. Belanjawan untuk pertahanan lah yang paling sikit sekali. Tapi bila jadi macam ni Ustaz, macam-macam nak dibagi. Masing-masing pakat cakap, ketenteraan kena kukuhkan, peralatan kena beli baru, yang ni pun kena tambah, beres kena buat bagi elok. Baru pakat nak cakap Ustaz. Tak tahu lah ada tu, tak cakap Ustaz. Hikmah apa Ustaz? Macam ni. Kau pakai tukang pasti ke kau? Tunggu. Ni baru ni saya dengar satu ungkapan lah. Ya, tolong fikir tengok lah. Ibu-ibu di belakang pun fikir. Hak ni bukan saya nak timbulkan ketegangan ni lah. Tapi cuba fikir sikit. Baru ni sembang dengan orang Indon. Kata sahabat sembang dengan orang Indon tu lah. Orang Indon kata apa?
Dia kata, pengganas dulu ada lebih kurang 300 orang. 300 je. Dan mereka pula buat pemberontakan di Lahad Datuk tu. Mereka ada IC belakang. Betul kan? Mereka ada IC. Tapi kerajaan Malaysia nak lawan mereka ambil pusat sebulan. Sebulan. Dia tanya ulang, dia kata ni, kami ni Indon. Kami ada IC. Kalau kami buat pemberontakan pula dalam Malaysia, orang Melayu nak lari mana? Oh, soalan dia lah. Dia bukan nak bagi takut tu, dia nak suruh kami fikir. Dia kata kalau kami ni Indon, kami ada IC lah. Kami nak minta tanah khas untuk orang Indon ni. Pasal kami pun warga negara, kami nak minta lah tanah kuasa autonomi. Kami buat pemberontakan. Dia kata orang Melayu nak lari mana? Dia kata kalau Cina boleh balik Cina, orang Hindu balik India, Melayu nak lari mana? Tak jadi lah. Kita dengar pun gaya tu. Pasal kita ingat dulu peristiwa Ambon, kita dengar peristiwa di sana Allah, semulai tengkok dan sebagainya. Bahaya tu dia bagi IC. Tapi pokok tu tak nampak tu lah. Dia duk bagi dia. Pasal apa Ustaz? Nak orang sokong dia waktu pilihan raya. Tak buat. Sedangkan kalau betul dia buat tak banyak lah. Buat 1,000 orang tu dah. Penang 1,000, Perak 1,000, KL buat, Johor buat, semua buat tempat buat. Nak pun pun nak boleh. Tak sejak lah. Saya tahu yang sejak pun. Orang nampak macam takut. Sungguh. Ini kalam yang keluar daripada bukan warga negara Malaysia, tapi memiliki IC Malaysia. Lepas tu kata kena bincang lah benda-benda macam ni lah. Sebab itu kita tengok ada pemimpin di kalangan pemimpin yang mengaku dia orang keluar IC. Dia punya mengaku. Ada pegawai-pegawai kerajaan mengaku kata dia pun memang orang keluar IC. Zaman pemerintahan orang sekian-sekian ni. Nama dia. Dia bilang maknanya dia bertanggungjawab. Sebab tu yang Rasulullah tak sokong. Hari ni dia kata nak pilih hari. Lepoh semua tempat. Sampai nanti kena jawab dalam Twitter ni. Apa? Pemburan parlimen hari ini tidak benar. Tak ada keluar dalam berita. Cakap tak tahu lah. Hari ni lepoh tu lah. Mana-mana pun sampai SMS, Facebook pun semua. Kata hari ni pemburan parlimen. Malam pukul 1 lebih tadi, pukul 2 tadi, nanti jawab balik dalam Twitter dia. Dia kata benda ni tak benar. Tak upar lagi. Bila dia nak upar tu kan? Tak tahu lah. Dia macam ni dia duduk pegang aliasan akhir tu, dia kena dia lah. Dia tunggu masa nak turun tu payah lah. Jadi dia biar kata lah. Selagi mana tak boleh turun. Turun nanti tak boleh naik lah. Jadi dia lah. Lepas tu kita kena faham benda-benda macam ni sekarang. Tolong bincang je lah berkaitan dengan Lahad tu. Dia juga isi tadi. Baik, semua. Mereka menyembunyikan atas kamu sesuatu yang menjadi hakmu sedang kamu mengetahuinya. Nah, mereka zalim Ustaz. Hak kamu mereka tak bagi. Undang-undang mereka buat bagi kamu kena tahu. Barang siapa yang menemui kejadian seperti ini, cuba tengok Nabi pesan apa. Siapa jumpa keadaan macam ni, nampak pemimpin macam ni, sedap Ustaz, ada pemimpin yang ada ciri-ciri macam ni, jangan mentaati orang yang buat derhaka kepada Allah. Dan dia kata jangan taat pemimpin macam ni. Pasal dia sendiri derhaka kepada Tuhan. Habis tu Ustaz, kalau ada orang juga penyokong dia Ustaz, ada juga Ustaz, orang yang pangkah dia Ustaz, mana orang ni pun menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mukmin-mukmin sekalian. Bab lain tak apa nak buat derhaka kat Tuhan, jangan. Saya mengajak baru ni surah Mursalat. Takut tu lah. Rupanya Allah cerita tentang yauma yajma'un nas wal awwalin. Allah kata hari kiamat ni, hari aku himpun manusia start daripada Nabi Adam sampai ni tak hidup sebelum hari kiamat. Aku himpun semua sekali di satu tempat nama macam. Dan Allah sebut, saya lupa ayat dia sekalian, kalau ada Quran boleh rujuk sekalian. Surah Mursalat. Dan Allah sebut ni, ai manusia, hak dulu hak mana atas dunia dia buat pandai, dia kelentong, dia buat zalim tu. Allah kalau berani buat. Baca tak? Saya baca Allah surah Mursalat. Allah kata siapa dulu atas dunia yang lawan aku, yang pangkang aku, yang tak setuju dengan hukum aku tu, Allah lawan. Lawan ni pada masa ni Allah lawan. Dan Allah sebut ayat yang ketiga selepas itu, wa yawma idzil lil mukadzibin. Allah kata celaka kepada semua percaya kiamat ni. Dah duduk atas dunia dulu nak lawan, atas dunia dulu nak pegang, atas dunia dulu hukum hakam Tuhan semua tak mau ikut Ustaz. Allah kata Allah apa lawan kat sini ya.
Masa tu seorang manusia takkan cakap lihat Allah kata celaka orang kaya. Sebab tu nak minta kalau boleh nombor 9, start daripada hari ni kita sedang ada pemimpin jenis macam ni. Dan kalau boleh pemimpin macam tu janganlah sokong. Boleh faham tak? Tak faham tak? Pemimpin ni pemimpin yang macam mana Ustaz? PA. Jadi jangan sokonglah PA. Allah. Tak sokong lah bagi terang. Sebab tu tolong hati-hati, tolong jaga-jaga sekalian. Kita bukan nak selamat di dunia, kita nak selamat di akhirat. Soalan ni saya baca banyak kali dah sekalian. Allah SWT bulan lepas saya sebut, bulan 10 baru ni saya sebut ayat. Hari ni saya ulang sekali lagi. Pasal mungkin ada yang tak dengar sekalian. Balik tengok surah Mursalat juga ayat 19 sampai 23. Sama juga cerita yang sama. Allah kata celaka siapa tak mau percaya hari kiamat, tak mau percaya dosa pahala, tak mau percaya azab aku, tak mau percaya siksa aku, tak mau percaya neraka, tak mau percaya hisab, tak mau percaya mizan. Allah kata celaka orang macam ni. Alam nakhluqum min ma'in mahin, hai manusia. Cuba fikirkan, bukankah aku dah buat kamu ni semua daripada ayat mani? Kita semua akan jawab, ya betul. Faja'alnahu fi qararin makin, bukankah aku dah buat kamu duduk dalam satu tempat nama rahim? Kita akan jawab, betul. Aku tetapkan kamu dalam rahim 9 bulan 10 hari. Kita akan jawab, betul. Faqaddarna, aku tetapkan takdir kepada kamu. Jodoh kamu dengan siapa, mati kamu di mana, bila dan sebagainya. Rezeki kamu banyak mana. Aku tetap dah siap sebelum kamu keluar daripada rahim tu lagi. Kita akan jawab, betul. Fa ni'mal qadirun. Allah kata, kamilah sebaik-baik yang menetapkan takdir. Kita akan jawab, betul. Allah kata, wa ilal yawma idzil mukadzibin. Celaka siapa tak mau percaya. Allah kata celaka siapa tak mau percaya. Ayat 29 Allah ulang 10 kali dalam surah Mursalat. Surah Ar-Rahman Allah ulang 20 lebih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi surah Mursalat Allah ulang ayat wa ilal yawma idzil mukadzibin 10 kali. Balik sekali cuba tengok. Surah ni surah yang terakhir dalam juzuk 29. Habis surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun. Balik try tengok. Lepas tu nak minta tolong hati-hati sekalian, janganlah duk lawan. Tu adanya tu susah duk lawan sekalian. Tu susah duk bangkang. Malam ni kita mengaji tajuk pemimpin. Nabi kata pemimpin ni hak jenis macam ni, kamu jangan sokong. Kamu sokong dia, kamu seumpama lawan Tuhan juga. Jadi malam ni tak buat keputusan, susah lawan. Clear lah. Simple. Ingat dulu saya mengajak saya rokok. Ingat kita buat isu rokok sikit lah. Okay. Semua lupa belakang. Kita sebut isu rokok tu lah. Yang kita kata dalam rokok, Dr. Jamunor buat kajian. Kata rokok dicelup dengan arak 4 hari 4 malam. Saya sebut dulu kan. Saya sebut di satu kuliah di Surat Simbang 4. Setelah 19 datang. Baru ni saya duduk di kaunter zakat. Ada seorang sahabat, seorang ayah tu dia main jumpa. Dia main banyak zakat. Habis banyak zakat, dia salam dengan saya terakhir. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya tanya pasal mana? Dia kata, Ustaz, malam tu Ustaz pergi kuliah dekat surau saya, Ustaz. Ustaz sebut pasal rokok. Ustaz kata orang yang hisap rokok, kalau kata betul rokok tu dicelup dengan arak, orang yang terlibat dengan arak ni Allah tak terima amalannya. Dia semayang, dia puasa, dia buat apa semua Tuhan tak terima. Dia buat dosa tapi Tuhan tak terima pasal makan benda haram. Dia kata saya balik Ustaz, malam tu saya duk fikir. Tak ada guna nak kalau aku buat ibadah tapi semua Tuhan tak terima. Dia kata malam tu juga Ustaz, saya buat keputusan rokok. Dia kata saya pergi ambil rokok, saya baru beli Ustaz, sekatun. Saya ambil rokok tu Ustaz, saya rokok dalam tong sampah. Dan start daripada hari tu Ustaz, siang tu Ustaz, saya isap rokok daun, dia pulang rokok daripada poket dia. Saya isap rokok daun dia Ustaz. Tahu kan? Saya kata kat kawan-kawan, saya kata pakcik ni dapat bonus. Pakcik ni dapat bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ramai-ramai mengaji, dia dapat hafal. Dia ada kesedaran. Dia berubah. Allah bagi bonus kepada dia. Hidayah Allah campak pada dia. Dia abang saya, dia kata, Ustaz, saya start isap rokok umur 16. 54 tahun Ustaz, perokok tegar. Lah umur 70. 70 Ustaz. Tapi dia boleh berhenti dengan Allah Akbar. Dia kata, Ustaz, tolong doa Ustaz, biar saya gagah kuat ya Ustaz. Berhenti rokok ni. Nak berhenti terus tak boleh Ustaz. Dah saya juga tinggal rokok daun. Nak isap daun rokok tak gamak. Rokok daun dia gagah kira. Daun rokok tu tak gamak. Sebab tu kalau boleh bersilat yang ada di sini, malam ni kita mengaji, kita tahu sedikit sebanyak rokok akal pula, tahu buat terus je. Terus ada balik tunggu lama.
Boleh kan? Hak mana balik di rumah lagi kalau nampak ada baju cap. Ada orang. Kati tu. Balik lipat-lipat orang lampu dalam tu sampah. Ada bendera ke apa, cabut bilang. Dekat rumah ada nampak bendera, ada kibar tu kan. Buat turun bendera tu lipat-lipat apa. Habis tu Ustaz, kayu tu panjang cantik Ustaz. Buat warna hijau putih lah. Boleh kan? Macam marah yang sebut tu. Tak sebut tu lah. Sekak. Sekak tu lah. Dulu kita pernah dengar istilah ABU. Apa? Asal bukan? Kalau tak mau dah tu lah. ABU kita tak mau dah. Kalau kita nak ABCD lah. Bukan dekat ABU. ABU kita tak mau dah. Pasal ABU tu asal bukan UMNO. Itu kita tak mau dah. Kita nak ABCD. Apa dia Ustaz? Asal bukan cak cacing. Tu kita tak mau pun. Kita suka ambil ABCD lah. Boleh tu lah. Lari tajuk-tajuk. Allahu Akbar. Tak apalah, mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Baik. Hadis yang seterusnya selesai no. 2 tanda kiamat, lepas tu sama-sama ambil pengajaran. Tanda yang seterusnya kita akan tengok akan ada pemimpin yang buat kerosakan sekalian. Baik, yang ni kita tak payah baca ya, pasal hadisnya sama dengan hadis yang sebelum ni. Kita langsung belakang. Baik, ni selesai. Ni tak payah baca lah. Sama isi dengan apa yang kita baca sebelum ni saja. Baik, hadis yang seterusnya kita akan tengok di antara tanda akhir zaman dia akan ada tentera yang kejam. Ayah-ayah yang ada kitab potong perkataan tentera, tulis itu polis. Pasal apa kena terjemah polis kan? Pasal dalam hadis ni Nabi sebut perkataan syurtah. Syurtah ini dia merujuk kepada polis. Kalau askar, Nabi Arab sebut askar ataupun jundun. Jundun makna tentera, askar. Askar pun askar. Betul. Tapi kalau sebut syurtah, dia khusus kepada orang yang menjaga keselamatan dalam negeri. Kita panggil polis. Dan memang dalam Arab tu syurtah tu polis. Syurtah bukan tentera. Syurtah tu polis. Boleh jelas? Jadi terjemah polis. Sedap sikit. Baik. Di antara tanda akhir zaman, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran akan ada polis yang kejam. Polis jahat. Nabi kata akan ada. Wallahu a'lam. Minta maaf tak semua. Tapi akan ada jenis polis yang kejam macam ni. Baik. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir zamani syurutun yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sukhtillah, fa iyyaka an takuna min bitanatihim," atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada akhir zaman akan ada angkatan polis. Terjemah hak tentera tu ganti pada polis. Nabi kata pada akhir zaman kamu akan tengok ada galangan anggota polis yang bertuna fi ghadabillah. Pagi-pagi lagi Tuhan marah. Macam apa pagi-pagi Tuhan marah tak? Dia tak celak mata tu, dia buat dosa. Tak kira lah buat dosa tu sama ada Ustaz pecah amanah ke, sama ada rasuah ke, sama ada tipu orang ke, tak kira lah. Yang penting celak-celak mata tu memang buat jahat lah. Dan waktu petang juga dalam kemurkaan Allah, mai petang pun dia buat jahat tu juga. Istilah kata kita sebut kan, tak daripada pagi buka mata sampai nak tidur balik, kira semua buat benda jahat. Boleh ni. Ada ke Ustaz? Ada lah. Yang kita sebut sebelum ni bilang, yang polis tu jaga orang blok. Yang cerita pada saya ni, sahabat polis tu juga. Yang cerita pada saya pun sahabat polis juga. Dia kata, Ustaz, oi, lo ni ada segelintir kalangan anggota polis. Tu dia buat rokok. Apa duit dalam rokok? Kasih sebut dah dulu. Buat duit dalam kotak rokok, Ustaz. Driver lori, driver teksi dan sebagainya. Bila ada rokok, dia pokok duit dalam kotak rokok. Sampai dekat rokok, lepak pula. Bila habis lepak tu, Ustaz, polis suruh jalan. Sekali polis tu pergi ambil kotak rokok. Dia kata, saya pernah sekali Ustaz jaga rokok, saya pergi ambil juga kotak rokok tu. Nak tengok ada apa, tengok lori tu lepak lah. Saya pergi ambil. Pokoknya buka-buka Ustaz, 600 Ustaz. Satu kotak 600. Tak jadi. Cerita macam ni, ada jual teruk kan. Jual sikit, tak main apa. Ada. Ni lepak satu kotak 600. Allahu Akbar. Dia sebut pada dia kata Ustaz tu buat bayar tu. Sehari berapa puluh kotak lori lepak. Sahabat kita dia buat jering ni lah. Serupa juga. Dia bawa lori minyak. Tu, duduk lalu buat jelantang. Serupa juga. Dia kata bila saya bawa lori Ustaz, kena duduk line tepi sekali. Tapi bila saya potong lah Ustaz, dia pakai lori Volvo. Berat lah sikit.
Dia kata bila potong Ustaz, sampai lah. Bila sampai Ustaz, saya selalu setiap hari Ustaz, dia kata saya standby 20 ke 50 ringgit. Kira bila dia tahan Ustaz, saya ulang lepas. Hari-hari kena standby. Tak boleh ambil. Sahabat saya polis juga kan. Ni sahabat nombor 3. Saya banyak kawan dengan polis. Walaupun saya bukan polis. Sahabat saya yang ketiga kan, orang pula kita kan, orang SPU juga. Dia kata Ustaz, saya balik ke kampung mak saya di sebelah Kedah tu kan. Apa juga. Saya beli nasi lemak Ustaz di sebuah kedai. Saya nampak tu ada bangla tu lalu. Nampak bangla tu lalu ada cepat-cepat Ustaz. Tengok ada polis tahan. Tengok. Bangla tu lepas. Polis tupi. Lepas tu bangla tu main dekat kedai makan. Satu tempat dia beli nasi lemak tu. Dia ni sebagai anggota polis. Masa tu dia pakai baju besar. Dia tanya. Tu siapa tadi polis tahan? Dia kata, bangla tu jawab. Apa lagi? Minta duit ni. Bila sahabat dia tanya. Dia minta banyak mana? 50. 50. Tanya dia selalu. Bukan kenal tadi. Dia kata selalu. Kalau tidak nanti dia pukul. Tak sekali. Dia kata kena bagi juga. Ni Nabi kata lagi lah. Nasi zaman semua punya pak kejam macam ni. Sedangkan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bila lantik seorang pegawai kerajaan nanti lah, contoh kalau jadi ada kuasa orang ni, dia akan lantik seorang mata-mata khusus untuk pantau orang ni bekerja. Dan ni kita tak ada oleh. Yang ni kita tak ada. Siapa yang dilantik pegang jawatan, tak kira lah pegawai kerajaan ke, tapi bertugas dapat gaji, kerajaan bayar gaji, Sayyidina Umar akan lantik seorang jadi mata-mata kepada pegawai kerajaan. Nak tengok dia buat kerja betul ke, dia buat kerja tak betul. Itu Sayyidina Umar punya cara. Tapi hari ni tak ada orang lah. Lepas tu kita tengok macam-macam jadi lah. Lepas tu kalau boleh ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, kalau boleh lah. Tak semua polis macam ni lah. Tapi ada segelintir yang macam ni. Lepas tu tolong hati-hati. Nabi pesan apa Ustaz? Puan ni Nabi sebut macam ni lah. Nabi sebut, فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بِطَانَتِهِمْ. Hati-hati, oleh kerana itu waspadalah kamu sekalian, jangan sampai kamu dijadikan mangsa belah tahan buat mereka. Nabi pesan sejak dah. Nabi kata polis jenis macam ni, kamu jangan biar kamu tu jadi mangsa mereka. Maksud dia Ustaz, lawan. Dia kan? Tapi hari tu pakat kena sepak dah kan. Tak bayar lah kan. Kena gas kemudian mata lah apalah, itu tak bayar Ustaz. Cuma nak minta jenis polis yang tidak mengikut perintah Allah Ustaz. Polis yang kejam dan zalim Ustaz. Nabi kata, فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بِطَانَتِهِمْ. Biasa ni maksud dia batnun, perut. Nabi kata jangan biar kamu duduk dalam perut dia. Maksud dia jangan jadi mangsa belah tahan mereka. Kata boleh bilang, bukanlah suruh lawan polis dia bilang. Polis kita kena hormat. Pasal dia ada kuasa menjaga keamanan negara. Tak apalah. Cuma kita nak minta hak jahat-jahat ni. Jangan ikut kata mereka. Dia tahan minta duit tu silah. Biasa bagi. Kalau berani. Nah, dia kata nak lepas boleh. Kita settle ke belakang 50 sudah lah. Biasa bagi je lah. Ada seorang ayah baru ni, dia telefon saya, dia bagi bilang, saya sampai lah respect lah. Dia telefon, dia kata Ustaz, saya nak bayar saman Ustaz. Saya pergi dekat kaunter, tak mahu sebut di mana. Saya pergi kaunter tersebut Ustaz. Orang kaunter tu kata, macam ni pakcik. Pakcik, daripada saman 300 ni, kalau bayar, habis hujung ya pakcik. Pakcik bagi 100.5 sudah. Pakcik bagi 100.5 sudah. Dia kata nampak macam mana? Dia kata, sekian-sekian jumlah, kau ni ambil, sekian-sekian jumlah, saya ambil. Pegawai kat dulu. Akhirnya tu lah, dia telefon dia pejabat tu. Dia kata, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Saya nak bagi 100.5 ke? Saya nak bagi 300 ni Ustaz? Saya tanya dia, abang rasa senang hati yang mana? Dia kata, Ustaz, kalau ikut nak kira untung 100.5 ni untung Ustaz. Tapi nak kira puas hati Ustaz, biar bayar 300 puas hati. Daripada bagi rasuah kat dia ni. Setelah kali saya kata, ikut haji abang. Habis dia selesai urusan bilang, dia telefon saya balik. Dia kata, Ustaz, saya bayar 300 Ustaz. Saya tanya siapa bayar 300, dia kata Ustaz, yang penting haji puas Ustaz, daripada mereka hidup makan duit haram. Oh dia lah. Kita boleh ke lah? Seorang tak boleh buat bayar. Bila segala nak punya pengajaran mudah-mudahan macam ni. Ni yang Nabi kata tanda akhir zaman, polis yang jahat. Baik, hadis yang terakhir. Di antara tanda akhir zaman kata Nabi SAW akan ada ramai pemimpin tetapi tidak menjamin ketenteraman. Kamu tengok ramai penguasa tapi tak tenteram pun. Itu pun tanda kiamat juga. Daripada Sayyidina Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
min istara bis sa'ati kasratul qira'ati wa qillatil fuqaha'i wa kasratul umara'i wa qillatil umana'i atau kama qala. Cantik tadi ni. Sebahagian daripada tanda-tanda kiamat kamu boleh tengok akan ada banyak bacaan ataupun ramai yang pandai membaca. Tak betul? Ini tanda kiamat. Kamu nak tengok tanda kiamat, ramai manusia pandai baca. Bukti dia Ustaz, banyak iklan bentuk tulisan. Tak payah susah lagi lah. Saya kunci kat traffic light tu sudah. Cuba tengok kat jam traffic light tu ada apa. Semua tempel iklan. Tapi iklan kat traffic light ni ada dua jenis. Betul kan? Yang pertama iklan halus, yang kedua iklan ubat kuat. Dua je ada dekat jam tu. Tak boleh tak? Nak tunjuk kata apa Ustaz? Semua mak pasti pelekat di situ Ustaz. Pasal semua manusia boleh baca. Tak boleh. Budak-budak lah Ustaz. Mana nak pakai headset macam ni Ustaz? Minta maaf tuan headset. Saya pun pakai macam ni tu. Mana ada orang nak pakai headset macam ni Ustaz? Yang ada lah Ustaz semua pakai jenis headset lah. Pasal apa Ustaz? Boleh update sesuatu dalam lah. Facebook, Twitter, WhatsApp. Ni baru ni saya mengajak tadi sekalian. Nak minta kalau boleh ayah-ayah sekalian yang ada di sini. Siapa yang ada Facebook ataupun ada apa je lah jenis laman banyak. Kita bagi apa silakan. Laman sosial ni lah. Nak minta abang kat diri sendiri, abang kat isteri, abang kat anak-anak. Minta tolong jangan buat gambar. Jangan buat gambar sendiri. Itu kita tak. Tak boleh sekalian. Kalau ayah-ayah nak bubuh juga, bubuh folder asing, abang kita tengok sendiri tak apa. Tapi kalau kita bubuh dah, abang bagi orang lain tengok, tak boleh sekalian. Dia sama dengan hukum mempamerkan. Hukum pamer, hukum dia haram. Saya sebut banyak kali dah. Orang dulu, dia tak ada Facebook, dia tak ada apa. Dia gantung gambar kat ruang tamu. Gambar anak dapat ijazah, gambar dia nikah dulu, gambar semua satu keluarga. Dia tempel pun dekat ruang tamu. Siapa main semua tengok. Tak boleh sekalian. Tak boleh pun untuk ruang tamu. Pasal apa Ustaz? Kawasan tu orang ramai datang. Orang boleh tengok gambar tersebut. Habis tu nampak je dah Ustaz. Oh, dekat ruang lain. Oh, dekat ruang kita makan. Ataupun oh, dekat dapur. Ataupun oh, dalam bilik tidur. Lagi cantik. Oh, dalam bilik yang. Apa kita tengok sudah. Jadi ada pakcik itu orang tanya. Dia kata Ustaz saya buat gambar macam ni. Dia memang berjalan sendiri. Seronok tengok gambar. Dia kata gambar macam tu nak buat apa? Oh, dalam bilik yang. Dia kata boleh beli yang syok saya pakai karet. Tak boleh. Tak boleh lagi lah cabut. Habis tu Ustaz tak mau Ustaz nak cabut payah dan sebagainya. Cabut gambar tu pun dalam album. Nak tengok buka album. Tapi apa ramai yang boleh buat tu. Tapi bila zaman kau maju, lah orang tak bubuh dah gambar di dinding. Orang buat gambar dalam tu. Laman sosial tu. Semua pakai tengok. Tu yang kau ni anak Dr. Fadilah Kamsah orang tu. Orang tahu anak dia tak pakai tudung, jenuh jawab pula dan sebagainya. Kita nak cara dia jawab semua tu silan. Tapi nak sebutkan tu Ustaz-ustaz lah banyak kata dengan sebab Facebook tu. Dia main ngajak tengok sakar ni, baju hijau, hijau putih ni. Ngajak pula peringatan akhir zaman. Main-main Ustaz ada lama Facebook, orang pakai tengok dulu zaman dia jadi dia dulu. Ngajak rokok, pakai baju blok Manchester United. Adalah orang kata Ustaz. Cukup. Dia kata dia jadi fitnah. Lepas tu kalau boleh bilang tak daripada hari ni gambar dalam Facebook tu ambil buang. Kita bagi siapa pun tengok. Bagi simpan buku folder asing apa kita tengok sudah. Ya tidak ada semua. Tak apalah balik abang kat anak-anak tu lah. Nah, ni pantang je lah. Tangkap gambar buku. Boleh kalau kalau saya tak setuju boleh lah insyaAllah mudah-mudahan ambil pengajaran. Nah, itu satu yang pertama. Tanda kiamat Ustaz banyak bahan bacaan ataupun ramai pandai membaca. Yang kedua Ustaz, sedikit di antara mereka yang mengerti agama itu pun tanda kiamat juga. Manusia yang mengerti hukum hakam agama tak ramai. Hak reti Ustaz atau halal haram tak ramai. Dosa apa ada tak ramai. Ini saya nak sebut satu silam. Lagi tajuk lagi lah. Tapi ini saya baru mengajak tadi di Telekom. Hari ini saya rasa nak kongsi dengan ayah sekalian. Cuba kita dengar sama-sama. Cerita tentang hukum menjual benda haram. Bukan makan sembilan. Hukum jual benda haram. Saya baca bahasa Melayu. Boleh tolong? Nah, tak ada lagi kitab kita sekalian.
Jabir meriwayatkan dia mendengar Nabi SAW bersabda pada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi sebut, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan manusia menjual arak. 1, bangkai. 2, babi. 3, berhala. 4. Allah haramkan manusia bukan kata makan, jual tak boleh. Jual benda haram, tak boleh. Boleh faham tak? Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana hukum dengan lemak bangkai yang digunakan untuk melumur perahu, meminyakkan kulit, dan juga dijadikan lampu ataupun bahan nyala lampu? Ya Rasulullah, ada seorang sahabat tiba-tiba tanya, macam mana dengan bukan bangkai ya Rasulullah, lemak bangkai, tapi lemak tu ada manfaat. Kita boleh ambil lemak tu, boleh sapu dekat sampan. Yang kedua, kulit kalau kering kita sapu lemak tersebut, dia jadi basah lembab. Yang ketiga, bila bubuh dalam pelita, boleh itu habis. Tapi benda tu najis, benda tu dosa, benda tu haram. Tahu Nabi jawab apa? Nabi sebut, tidak, ia adalah haram. Nabi kata, walaupun benda tu ada manfaat dia, hukum dia tetap haram. Makna di sini usulan, kita jual satu benda, walaupun benda tu ada manfaat dia banyak, tapi main dengan hukum dia najis, dia tetap haram. Soalan dia usulan, berapa banyak di kalangan masyarakat kita ni terlibat benda-benda ni? Saya bagi contoh simple. Ayah jahat tu, jual apa? Makanan. Bukan tu jual mi hak Cina ni. Bukan makan tu lah, ayah yang jual. Hak ni kau, tu kotiau Cina, tak boleh, bihu Cina, kicap Cina, campur kadang campur dengan benda-benda yang haram. Duk jual benda tu. Nanti kita reti yang kamu dapat, hasil yang kamu dapat, hasil tu haram. Tak ada. Ibu pun dia belakang, dia jual tudung. Minta maaf lah, bukan salah tudung. Tapi berapa banyak kita jual tudung. Tudung tu jarang lah. Kita ni pun sedar tudung tu jarang. Makna bila orang beli pakai Ustaz, otomatik nampak apa ni. Hak ni nampak, telinga nampak. Nanti kita tu, penjualan tu dosa tu, hasil kamu dapat pun tak bersih. Dia berapa banyak lah. Tak ada lah. Ayah tu jual cik ayam, apa yang bayar? Cik lembu, apa yang bayar? Walaupun betul ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya boleh, tapi ada sebagian ulama kata tak boleh. Kata dia nanti benda dia menengok. Tapi ada sebahagian kata boleh silat. Jadi kalau yang nak pegang hukum kata boleh, tak apalah pegang. Bukan kita nak kata salah. Ni khilaf bainal ummati rahmatul khilaf. Di kalangan umat tu ni rahmat. Tak apalah mana orang tak apa. Tapi kita nak sebut hukum ada orang silat. Ayat yang jual minyak wangi. Minyak wangi itu pula dalam keadaan ada alkohol. Alkohol sudah sepak mazhab kata Nabi. Kita tak pakai lagi lah. Kita jual. Betul rezeki yang kita dapat. Dan Nabi sebut dalam hadis ni lagi lah. Orang-orang Yahudi Allah binasakan mereka dahulu kerana mereka memperelokkan benda yang haram, mereka mengubahkan benda yang haram, kemudian mereka jual benda tersebut dan mereka makan hasil penjualan tersebut. Allah musnahkan mereka macam itu. Mereka tak makan benda haram, tapi mereka ambil, mereka jual. Dapat hasil tu mereka makan. Tak jadi lah. Kalau nak kira banyak lah. Cukup banyak. Tadi saya mengajar masalah cuka. Cuka mesti lah. Kalau kata daripada cuka buat apa dah? Nira. Okeylah, kita ambil nira lagi lah. Kalau kata nira nipah. Daripada nira tu kita peram jadi arak. Arak bila kita peram lama jadi cuka. Masa nira halal. Bila peram jadi arak haram. Tapi bila diperam lama balik jadi cuka Ustaz, halal semula. Betul tak? Itu semua tahu dah. Tapi kalau kata ada satu-satu manusia, seorang manusia, waktu dia peram arak tu, masa jadi arak tu, dia tambah bahan. Dia tambah sesuatu supaya arak ni cepat jadi cuka. Ada orang bilang, dah ni banyak orang berkat buat dah. Hak nega ramai buat. Masa dia nak bagi cepat proses tu. Daripada nira, nak bagi jadi cuka, dia pun kalau boleh bagi cepat. Jadi dia tambah bahan. Otomatik, cuka tu, dia dikira najis. Pasal dia tambah benda bagi cepat. Bagi cepat proses tu. Habis itu kalau dia jual, hasil hak dia makan. Oh, jaga lah. Ayah-ayah jaga jual burger. Tu, peluk tu basuh. Bukan kahak orang tu lah. Jual je lah.
Basuh orang lah. Jangan tak basuh lah. Bila kita jual benda haram sekalian tu, rezeki yang kita dapat tu macam nak kira. Lepas tu tolong hati-hati. Siapa hak niaga, siapa apa, saya tolong cari benda halal. Mahal sikit tak apa. Boleh buat. Kita faham. Faham kan? Itu sama-sama jaga orang kan, benda-benda macam ni. Ini yang Nabi gambarkan antara tanda akhir zaman, tak ramai yang nak tahu hukum hakam agama. Betul sama-sama kita mengajar. Baik, yang terakhir Nabi sebut banyak umarah, kamu akan nampak banyak penguasa, tetapi keamanan, ketenteraman berkurang. Nabi sebut apa? Kamu nak tengok di antara tanda kiamat juga banyak pemimpin, banyak penguasa. Polis ramai, tentera ramai, SRU banyak dan sebagainya. Tapi kamu tengok negara tak tentera. Ini tanda akhir zaman. Mesir sekarang, rakyat dia ada 70 juta. Rakyat dia 70 juta. 7 rakyat dia 1 spy. Maknanya 70 juta rakyat, 10 juta spy. Kalau kita orang biasa Ustaz, warga negara asing Ustaz, kita buat ini, hak mai daripada luar Mesir ni, pergi ke Mesir. Nah, kalau kata di tempat ni saya tak pasti dengan, tapi di tempat saya belajar, polis pun minta maaf, 1 orang Malaysia, 2 spy. Di tempat dia saya tak pasti lah, kira apa saya tak pasti lah. Ni tempat saya mengajar, pasal itu saya banyak berurusan dengan polis. 1 orang ini, 1 orang Melayu, 2 spy. Bagi apa dah? Takut orang Melayu buat pemberontakan. Tapi kalau kita tanya hak Arab, dia kata 7 Arab, 1 spy. Maknanya 10 juta spy sampai zaman Muslim Mubarak dulu. Tak ngeri saja. Tapi tengok aman tak aman dah. Serupa lah. Ini yang Nabi SAW bersabda, kamu nak tengok tanda akhir zaman, kamu tengok banyak penguasa orang yang ada power, tapi tak tenteram. Ya, buku rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kalau kita tengok malam ini ibu sekalian, kita baca tentang pemimpin yang berlambat waktu semayang, yang tu ada, pemimpin yang lupa kepentingan rakyat pun ada, pemimpin yang buat kerosakan pun ada, polis yang kejam pun ada, ramai penguasa tapi tidak menjamin ketenteraman pun ada sekalian. 5 tanda kiamat kita baca malam ini sekalian, semua ada letak. Ini semua tanda daripada sudut pemimpin. Lepas tu kalau boleh dia buku sekalian, tak daripada malam ni kalau bolehlah sama-sama kita ambil pengajaran benda-benda macam ni. Ya, buku rahmati Allah SWT sekalian. Kalau ada lagi kan, kalau sempat lah. Surat dari lagi biru lebih lah. Okey. Jadi malam ni tak kalau sangat. Nak minta kalau boleh saya balik lagi. Buka surah Fussilat ayat 5. Balik buka surah Fussilat ayat 5. Surah Fussilat ni juzuk 4, juzuk 24. Sorry. Juzuk 24. Ayat 5. Dalam ayat tu Allah cerita tentang pokok musyrikin Mekah tak mau pada Islam ni, depa bagi 3 alasan. 3 alasan depa bagi dia. Nabi SAW cerita pasal Islam, cerita tak boleh sembah berhala, kena sembah Allah. Depa jawab 3 alasan ni. Nak minta malam ni halus meji ni, jangan pakai 3 alasan ni. Kalau pakai Ustaz kena serupa dengan musyrikin Mekah. Allah sebut dalam Al-Quran surah ayat ke-5, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. 1. Wa fi adhanina waqrun. 2. Wa min bainina wa bainika hijabun. 3. Yang pertama, Allah sebut wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Ai Muhammad, apa hak hang cerita tu? Hati kami ni keras. Hati kami ni keras, tak boleh terima apa kamu cakap. Ataupun bahasa mudah kita nak sebut bilang orang Melayu banyak pakai, dia kata apa? Dia kata jenuh. Hak ni kena buat ni. Oh, jenuh. Hak ni nak buat ni. Oh, payah. Hak ni nak buat. Oh, teruk. Macam ni. Dia jawab macam tu. Nabi kata musyrikin Mekah pakai lah. Allah kata musyrikin Mekah pakai lama tak ada tanya. Kita kena buat mulut. Tak sesuai. Masuk biji je. Betul yang boleh lah kan? Kita kata pakai lah sokit. Dia kata payah. Rupa lah. Musyrikin Mekah pakai lama lah. Kalau lepas kita mengaji, kita kata orang perempuan balik rumah, kalau suami makan, kita suruh tongkat dan semua dulu kan. Balik tongkat lah. Ayah, bini kita tongkat dan rumah. Kalau dia suruh cendok sendiri juga lah. Saya mengajar satu tempat, bila tu pun ada makcik dah. Oh, jenuh Ustaz. So kata Muslim Mekah jawab lama lah. Satu, jaga kelas. Sebab tu kalau boleh jangan terima, jangan cakap macam mana musyrikin Mekah cakap. Satu. Yang kedua, wa fi adhanina waqrun,
hai Muhammad, telinga kami sumbat lah. Ataupun kita terjemah lorak bahasa Melayu ni, hak ni tak mau dengar. Pasal apa tak mau mengaji dengan ustaz tu? Tak mau, ustaz tu kata orang. Pasal apa tak mau mengaji, tak mau payah. Pasal apa? Tak boleh, mereka tu kira payah. Dia tak mau dengar tak mau dengar tu, muslim kau jawab tak mau. Dia jadi bos, dia tak mau dengar. Dia jadi pemimpin, dia tak mau dengar. Dia jadi suami, dia tak mau dengar. Dia jadi pemimpin, hak besar sekali pun dia tak mau dengar. Kerja rakyat ni. Muslim kau pakai lapor. Dua. Dan yang ketiga orang bilang, hai Muhammad, hang geng sana, kami geng sini. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara kamu dengan kami ni ada penghalang. Maksud dia apa? Hang geng sana, kami geng sini. Orang Melayu kita nak pakai ni lah. Ada meji banyak pakai. Kita kata awak tak pergi meji dengan ustaz tu. Ustaz tu belah sana. Tak boleh. Habis semayang dia bangun sungit balik. Boleh apa? Ustaz tu belah sana. Tak boleh. Sungai dua tak tahu. Sampai je. Cuba lah. Sebab tu nak minta tolong jaga orang lah. Jangan pakai 3 jawapan muslim kau. Boleh kumpul di belakang. Belakang ni jangan jawab tenong lah, payah lah, apa jangan jawab lah. Baik, selesai bilang satu. Yang kedua aku sekalian, ada 4 perangai buruk. Saya tak sebut ikut lah, kalau saya sebut lah. Ada 4 perangai buruk, sebut ikut. Tak minum. Ada 4 perangai ni siapa ada cukup hidup. Siapa yang ada perangai ni cukup hidup. Tapi lagi hidup kalau 4 manusia ada perangai. Nombor 1, kedekut. Uduh orang lah, siapa ada perangai kedekut ni, uduh ni. Tapi lagi hidup, kalau yang ada perangai ni, pemimpin. Lagi hidup. Tak payah fikir pemimpin besar-besar lah lagi lah. Kita ambil pemimpin lah rumah tu dah, suami. Kalau kata yang kedekut tu isteri, tak apa lagi lah. Isteri PJMS, kailan, apa komplek kailan. Dia bawa RM5, tak lagi lah. Kalau dia bawa RM5, dia kata kalau bawa banyak ni, kedekut lah. Bagus lah, orang perempuan kedekut, bagus. Tapi kalau suami pada orang perempuan tu kedekut, cukup hidup. Bila isteri minta, abang, mai duit sikit nak berikan. Oh, dia jawab apa? Main yang kedekut ni. Dia kata bukan bulan lepas aku dah bagi RM50 ni. bukan bulan lepas aku dah bagi dah. Bulan lepas aku dah okey. Kedekutnya pasal cukup hidup bagus. Nak tu tolong jaga satu. Yang kedua, pengen hidup yang ulama sebut tipu, cakap bohong, al-kadhib, cakap bohong. Tapi lagi hidup kalau yang cakap bohong ini kita maaf hakim, lagi hidup. Pasal bila dia berbohong, orang lain jadi mangsa. Dua. Yang ketiga, dengki. Huduh boleh lah. Tapi lagi huduh, kalau yang ada panggil dengki ni, ulama. Lagi huduh. Ustaz, lagi huduh. Dia main mengejar, anak murid ada 10 orang, semua senang kat dia. 9 lenong, seorang selek. Tu pun duk kunek magayang. Bukan nak lagi, duk kunek magayang. Ustaz seorang lagi mengejar, anak murid dia 3,000. Sekali mengejar, 3,000, 4,000. Hak anak murid 10 orang ni kata apa? Apa tu lebih mengaji dengan ustaz tu. Dia bukan mengejar tu, dia buat lawak tu. Dia masuk raja lawak. Dia cakap itu dia makna dia apa? Dia dengki dengan ulama. Ulama kita sebut ulama yang dengki ni lagi bodoh banget. Kata tolong tengok lagi lah. Mudah-mudahan habis pengajaran. Nombor 4, Arab sebut wiqahah. Kalau terjemah ada sekalian, qalla haya'uhu. Maksud dia sikit malu. Kalau Melayu terjemah bukan tak malu. Kita terjemah bukan tak malu lah senang. Al-wiqahah, ulama kata nombor 4 panggil hudup ni bukan tak malu. Cukup hudup. Tapi lagi hudup, kalau yang ada perangai ni, orang perempuan. Lagi hudup. Dia kan? Kita bagi contoh simple sudah. Dia duduk dekat tempat murid. Kalau kata dia ada perasaan malu, tray nak ambil nasi, ambil lauk apa semua tu kan, duduk tempat tu kan. Kalau orang perempuan dia ada perasaan malu, dia akan tunggu orang lelaki ambil dulu, baru dia fikir dia ambil. Itu kalau dia ada perasaan malu. Tapi kalau dia tak ada perasaan malu kan, kita akan tengok dia duduk tengah-tengah orang lelaki. Dia akan duduk tengah-tengah orang lelaki tu. Depan dia ustaz, belakang dia tu imam. Dia duduk buat relax dia ni lah. Cedok. Yang penting dia kira apa? Aku nak cedok, aku nak makan, aku nak balik awal. Ni kata contoh muka tak malu pun lah. Tak boleh. Dia pergi Tesco. Dia nampak ustaz tu jalan ni dengan baju hijau, dengan kopiah apa semua.
Dia umur dengan pakaian ketat apa semua, baju ketat, seluar ketat, tudung pun sikit lah. Dia kenal ustaz lah. Kalau dia ada perasaan malu, dia tak tegur ustaz. Tapi main dengan tak ada perasaan malu ustaz, dia nampak ustaz tu, dia kata, ustaz. Oh, sudah. Dia berani tegur tu depan orang ramai. Orang ramai tak tengok dekat dia tu, orang ramai tak tengok kat ustaz tu. Dia tahu ustaz tu kawan orang je ni, sudah, kena. Nampak? Sebab tu sama-sama ambil pengajaran. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, balik di rumah Taman Desa Murni, siapa duduk di Kampung Teluk ni, siapa duduk Matang Sungai Tua dan sebagainya, duduk kawasan mana pula, balik tolong abang pada isteri, jangan terlalu mesra sangat dengan lelaki orang. Ibu-ibu yang ada di belakang, start daripada hari ini, tolong ada perasaan malu, jangan buat mesra sangat dengan lelaki orang. Balik abang kat bini dia. Ni dia tu kerak pokok rumah depan rumah dia lah, nampak lelaki orang lalu, semua dia tengok. Oh, mak, di mana? Kuih ke? Bini dia macam tu kan? Kira kalau orang lalu Ustaz, apa dia kenal? Semua dia tengok orang lain. Jangan silat. Orang perempuan dia kena ada perasaan sombong, kata Sayyidina Ali. Lepas tu lepas ni, kalau yang bukan suami kita, yang bukan mahram kita, yang bukan adik-beradik kita, adik keluarga kita, kalau boleh, jangan tengok orang lain. Kalau orang lelaki tu tengok dulu, tak apa. Tapi kalau kita tu orang perempuan tu selalu gerak kalau kita tengok. Ayah-ayah kalau ada isteri hati ni nampak siapa mungkin orang tegur, abang ada kontrol lah sama. Jangan mesra rakyat sangat. Mesra rakyat abang tak mau, abang mau perkataan rakyat. Abang tu kan. Perkataan rakyat tu dah lah mesra rakyat abang tak mau. Boleh bahasa lah, boleh tak? InsyaAllah bila sama-sama ambil pengajaran. Jadi buku di belakang sama-sama lah kontrol sikit. Boleh bila insyaAllah. Jadi ayah-ayah sekalian, ada soalan nak tanya? Kok ada tak faham ke apa lah? Ustaz nak tanya satu Ustaz, tadi hadis haram tadi Ustaz, tapi itu cukup bewak pun je nak hukum Ustaz. Kamu tanya, hukum cukup bewak. Ayah tangkap bewak. Kalau tangkap bewak tu tujuan dia apa? Tujuan dia Ustaz, kami nak hantar kat perkhidmatan. Okey, dapat duit Ustaz, dia bagi sikit tibuhan, ambil makan. Tapi kalau kami jual Ustaz dekat Cina, dia nak buat apa? Dia nak panggang Ustaz. Hukum dia haram. Ayah ambil duit tu haram, makan duit tu pun haram. Boleh faham tak? Ayah tangkap katak. Apa nak buat Ustaz? Nak pergi mancing. Lepas tu ada orang nak beli Ustaz katak daripada kami, kita jual. Apa nak buat? Apa dia nak jadi umpan mancing? Hukum dia harus, tak faham. Tapi kalau tanya dia, beli katak banyak-banyak ni nak buat apa? Aku nak beli buat penuri. Itu haram. Jadi duit yang kita ambil tu pun haram. Sebab kaedah dalam Islam, al-umuru bimaqasidiha. Satu benda tu tengok tujuan dia tu apa. Kalau tujuan dia kepada benda yang harus, jadi duit kita dapat tu harus boleh makan. Tapi kalau tujuan dia pada benda yang haram, duit yang kita dapat tu pun haram. Boleh faham kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Ada soalan lagi nanti kuliah kita tanya balik. Tapi tak tanya pun tak puan, pasal nak pergi dekat. Kita pergi sana ramai-ramai insyaAllah. Jadi insyaAllah cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dalam diri sendiri. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhan al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم